Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam kelas Asas Sains Komputer tingkatan 3. Kali ini, cikgu akan bawakan tajuk pembangunan algoritma search dan sort atau dalam bahasa Melayu dia, carian dan juga isihan. Di akhir pembelajaran ini, murid akan dapat mengenal pasti ciri-ciri search, linear dan binary, dan juga sort, bubble dan bucket. Dan juga, murid akan dapat menulis pseudocode dan juga melukis carta alih yang menunjukkan linear search dan juga binary search. Kali ini, apakah kriteria kejayaan yang perlu murid capai sebelum dikatakan mencapai objektif bagi pembelajaran hari ini? Pertama, murid mesti boleh menyenaraikan ciri-ciri linear search. Kedua, murid boleh menulis pseudocode untuk linear search. Dan ketiga, murid boleh melukis carta alih untuk linear search. Sudahkah anda bersedia untuk pembelajaran hari ini? Mari kita lihat animasi ringkas bagaimana carian linear dilaksanakan. Katakan anda mempunyai senarai nombor dalam satu bentuk tata susunan. Senarai tersebut mengandungi elemen nombor-nombor yang mempunyai alamat tertentu yang dikenali sebagai indeks. Anda ingin membuat carian nombor 57 atau cara akan mencari bermula dengan indeks kosong. Atau cara akan mengesan nilai elemen yang ada pada indeks kosong adakah sama dengan carian. Jika tidak sama, indeks kosong akan ditambah dengan 1. Indeks kosong akan ditambah dengan 1 menjadikan indeks 1. Nilai elemen pada indeks yang 1 akan dibandingkan dengan carian. Adakah sama? Sekiranya masih tidak sama, maka indeks akan ditambah 1 lagi. Menjadikan indeks 2. Nilai pada indeks 2 akan dibandingkan dengan carian. Masih tidak sama, maka indeks akan ditambah lagi 1. Indeks yang ketiga, nilai elemen pada indeks yang ketiga dibaca dan dibandingkan. Masih juga tidak sama, maka indeks akan ditambah 1 lagi. Sudah jumpa. Indeks 4. Nilai elemen pada indeks keempat sama dengan carian, iaitu 57. Maka, carian dijumpai di indeks yang keempat, A4. Soalan pertama, senaraikan 3 ciri linear search yang anda dapati dalam pembelajaran kali ini. 2 minit. Jangan lama-lama. Pause video ini untuk menjawab soalan uji kefahaman anda yang pertama. Terima kasih atas jawapan anda. Mari kita bandingkan jawapan anda dengan jawapan dari cikgu. Senaraikan 3 ciri linear search yang anda boleh dapati dalam pembelajaran hari ini. Sebenarnya, anda boleh senaraikan seberapa banyak ciri-ciri yang ada pada linear search. Tetapi, kita perlu fokus kepada ciri utama yang ada pada linear search. Ciri yang utama pada linear search antaranya ialah carian adalah secara berjujukan. Carian mencari satu persatu sehingga item carian ditemui. Jadi, masa carian adalah bergantung sepenuhnya kepada panjang senarai tata susunan dan item carian. Kedua,
Linear search digunakan untuk tata susunan yang belum diisi. Tidak perlu mengisi senarai item sekiranya linear search digunakan. Ketiga, satu algoritma carian yang paling mudah dan ringkas. Sebelum kita menulis sudokod, kita mesti mengenal pasti syarat utama bagi melaksanakan arahan carian. Senarai tata susunan diberi. Setiap tata susunan mempunyai satu senarai indeks yang mewakili alamat kepada elemen dalam tata susunan. Indeks bermula dengan sifar. Lihat kepada syarat yang pertama. Syarat yang pertama ialah jika indeks lebih kecil daripada panjang senarai. Syarat berikut ialah untuk memastikan senarai dibaca dari L0 atau L sifar sehinggalah L9. Kenapa lebih kecil? Kerana bilangan elemen yang ada ialah 10. Jadi, selagi mana nilai indeks lebih kecil dari 10, maka langkah seterusnya dalam syarat akan dilaksanakan. Sekiranya syarat pertama dipenuhi, syarat kedua pula akan menyusul. Syarat kedua disemak. Syarat kedua adalah menentukan adakah elemen dalam indeks kosong atau indeks sifar mempunyai nilai yang sama atau tidak dengan nombor dicari. Jika ya, papar item dijumpai dan tamat. Namun, jika tidak, indeks tersebut akan ditambah dengan 1, menjadikan L1. Langkah ini akan diulang selagi mana syarat dipenuhi. L1 adakah 2 sama dengan 17? Tidak. Tambah lagi. Indeks sama dengan indeks tambah 1. 1 tambah 1, 2. L2 pula dibaca. L2, nilai L2 9 adakah sama dengan 17? Tidak. Jika tidak, tambah lagi 1 menjadikan L3. L3, 13 adakah sama dengan 17? Tidak. Jadi indeks ditambah lagi 1. L4, nilai L4 57 adakah sama dengan 17? Tidak. Tambah lagi 1. Dan adakah nilai 25 sama dengan 17? Tidak. Masih lagi tambah 1. Dan 17, di L6, 17, adakah 17 sama dengan 17? Ya. Jika ya, papar item dijumpai dan tamat. Sekiranya nilai dalam indeks sama dengan nombor dicari, item dijumpai akan dipaparkan dan seterusnya program atau cara akan ditamatkan. Langkah seterusnya ialah bagi memberikan syarat sekiranya selagi tidak dijumpai dalam senarai. Syarat yang kedua ialah jika indeks lebih besar atau sama dengan panjang senarai, maka papar item tiada dalam senarai. Sebenarnya ada banyak gaya dalam menulis dan menentukan carian linear. Algoritma carian linear boleh ditulis dalam pelbagai bentuk selagi mana ia menunjukkan carian dalam bentuk berjujukan. Setelah kita tentukan bagaimana carian linear atau linear search dilaksanakan, barulah kita mula menulis syarat-syarat yang lain dalam pseudocode. Perkara utama dah selesai. Perkara sampingan yang penting juga perlu diambil kira. Contoh seperti mengisytiharkan tata susunan, pemboleh ubah yang lain perlu juga dititik beratkan. Mari kita mula menulis. Mula.
Isytiharkan tata susunan, iaitu setkan senarai L sama dengan. Kemudian, kita isytiharkan penggunaan pemboleh ubah indeks, panjang senarai dan juga nombor dicari. Setiap pemboleh ubah yang hendak digunakan mestilah diisytiharkan terlebih dahulu. Setkan panjang senarai sama dengan length L. Length L akan memulangkan panjang senarai tata susunan. Panjang senarai tata susunan adalah bilangan elemen yang terdapat dalam tata susunan. Dalam kes ini, panjang senarai yang dipulangkan ialah 10. Seterusnya, kita akan tetapkan indeks sama dengan 0. Supaya indeks pertama yang dibaca adalah L0. Dan seterusnya, kita masukkan nilai carian iaitu nombor dicari. Dalam kes ini, nombor dicari ialah 17. Kemudian, barulah kita letakkan syarat yang telah kita bina sebentar tadi. Dan syarat seterusnya. Dan akhir sekali, tamat. Mudah kan? Sekarang, mari kita lihat adakah kaedah yang cikgu tulis ini hampir sama dengan yang anda senaraikan. Tuliskan kaedah yang ditunjukkan dalam bentuk ayat yang ringkas. Bandingkan jawapan kamu dengan jawapan cikgu. Pertama, kita mula dengan item pertama dalam senarai. Banding item carian dengan item pertama tadi. Jika nilai item carian sama dengan nilai item pertama, carian akan berhenti. Jika nilai item carian tidak sama dengan nilai item pertama, indeks item akan bertambah 1. Ulang langkah 2, 3 dan 4 sehingga carian berhenti. Adakah jawapan kamu sama dengan jawapan cikgu? Mari kita melukis carta alih. Kita mulakan dengan mula. Simbol dalam mula adalah bentuk. Setkan senarai L, isytiharkan pemboleh ubah, setkan panjang senarai, setkan indeks 0 boleh diwakili dengan satu simbol sahaja. Masukkan nilai carian, nombor dicari, gunakan simbol segi empat selari dan seterusnya syarat. Jika indeks lebih kecil pada panjang senarai, gunakan simbol. Jika ya, indeks akan dicari. Jika ya, papar item dijumpai dan terus tamat. Jika tidak, indeks akan ditambah dengan 1 dan dia akan berulang sehinggalah panjang senarai dipenuhi. Dan jika tidak, item tiada dalam senarai. Tamat. Satu kod pseudo diberikan. Cuba lukis carta alih berdasarkan kod pseudo yang diberikan. Pauskan video ini untuk menjawab. Terima kasih atas jawapan anda. Ini merupakan jawapan contoh daripada cikgu.
Adakah hampir sama atau sama? Anda boleh rujuk guru anda untuk memastikan jawapan anda boleh diterima atau tidak. Sebenarnya, banyak gaya dan banyak cara boleh digunakan untuk mewakilkan kod pseudo di sebelah. Ini adalah sekadar contoh jawapan. Mari kita semak kembali apakah kriteria kejayaan bagi pembelajaran kali ini. Jawab 3 persoalan ini. Jika ya, anda sudah memahami tajuk yang disampaikan. Pertama, adakah anda mampu menyenaraikan ciri-ciri linear search? Boleh menulis sudut kod dan melukis carta alih? Sekiranya boleh, maksudnya anda telah berjaya mencapai objektif pembelajaran kali ini. Jika tidak, anda boleh mengulang kembali video ini dan teruskan dengan latihan yang diberikan. Akhir kata, semoga kita berjumpa lagi di video pembelajaran akan datang. Selamat belajar dan jangan jemu untuk belajar dan terus belajar. Thank you.